Sejahtera, nama saya Daniel Haris 07 DPR 21F1050 bersama dengan Kosik Fung dan Ahmad Tamizi. Hari ini kami akan membincangkan tentang pilihan raya, lebih khusus di Malaysia. Kerajaan Malaysia telah memilih sistem demokrasi berparlimen dan juga mengekalkan sistem raja berperlembagaan. Mengikut Persekutuan Perlembagaan, tanggungjawab mengadakan pilihan raya Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri itu terletak pada Pesuruhjaya Pilihan Raya, iaitu PSR. Fungsi utama PSR adalah untuk membuat kajian dan juga persepadanan semula bahagian pilihan raya parlimen dan negeri, menjalankan pendaftaran pemilih dan semak daftar pemilih, dan juga menjalankan pilihan raya umum Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri. Seseorang itu haruslah melalui PSR terlebih dahulu sebelum dapat mengundi di dalam pilihan raya. Kelayakan untuk menjadi seorang pemilih yaitu warga negara Malaysia, berumur tidak kurang dari 21 tahun, penduduk di mana-mana bahagian pilihan raya di Malaysia, dan tidak hilang kelayakan. Cara untuk hilang kelayakan adalah seorang itu didapati kurang siuman dan sedang menjalankan hukuman di dalam penjara, didapati bersalah dan dihukum mati ataupun dipenjara lebih daripada 12 bulan, didapati salah di Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954, dan juga mendapat kerakyatan asing. Seterusnya, menjadi calon. Sesiapapun boleh menjadi calon di mana-mana pilihan raya jika cukup kelayakan. Kelayakan dia warga negara Malaysia, berumur tidak kurang dari 21 tahun dan tinggal di mana negeri mereka ingin bertanding. Cara untuk hilang kelayakan adalah jadi kurang siuman, bankrupt, memegang jawatan kepentingan, dan juga tidak dapat menjawab laporan perbelanjaan semasa pilihan raya, didapati bersalah di Mahkamah Malaysia, dan juga dapat kewargaan asing. Dan tempoh masa pilihan raya kebiasaannya 5 tahun sekali, kecuali jika dibubarkan. Dan sekiranya dibubarkan, pilihan raya baru akan diadakan dalam masa 60 hari selepas dibubarkan. Seterusnya kita akan pergi ke Tamizi. Terima kasih Daniel. Seterusnya saya akan bentangkan mengenai rumusan proses pilihan raya. Yang pertama ialah pengeluaran writ. Apabila berlaku pembubaran parlimen ataupun pembubaran Dewan Undangan Negeri ataupun terdapat sebarang kekosongan yang di luar jangka, SPR akan mengeluarkan writ. Writ ini merupakan surat kuasa untuk melaksanakan pilihan raya. Surat ini biasanya akan diserahkan kepada pegawai pengurus. Yang kedua ialah penamaan calon. Pegawai pengurus akan menerima borang-borang daripada calon, daripada pecadang ataupun daripada penyokong. Borang ini juga akan disertakan dengan deposit pilihan raya dan borang akaun berkanun. Yang ketiga ialah kempen pilihan raya. Calon-calon dikendaki membayar duit deposit bahan kempen. Duit deposit ini akan digunakan untuk membayar pihak berkuasa, sepertinya parti-parti yang bertanding ingin masang poster. Yang keempat ialah pengundian. Pemilih-pemilih nama yang telah berdaftar akan dikeluarkan di pusat-pusat pengundi yang telah ditetapkan. Ini bagi menentukan di mana kawasan yang mereka perlu datang untuk mengundi. Yang kelima ialah proses penjumlahan rasmi undi ataupun pengumuman. Pengiraan kertas undi ini akan dibuat oleh ketua tempat mengundi dan akan disaksikan dengan calon-calon yang bertanding. Yang keenam ialah keputusan pilihan raya. Pegawai pengurus bagi suatu kawasan ataupun satu bahagian pilihan raya akan mengisytiharkan calon yang mendapat undi majoriti dan mengesahkan sebagai wakil yang terpilih dalam pilihan raya berkenaan. Sekian, itu saja daripada kami. Terima kasih. Terima kasih Mizi. Sekarang saya akan membentangkan tentang proses persempadanan pilihan raya. Jadi, apa itu proses persempadanan pilihan raya? Okey. Proses persempadanan pilihan raya ialah satu proses di mana SPR akan mengkaji semula tempat mengundi itu sama ada dia masih lagi relevan dan sama ada dia dapat memudahkan proses pentadbiran pilihan raya itu. Okey. Sebelum diorang mulakan proses ini, diorang mesti mau bagi tahu Perdana Menteri dan yang di-Pertua Dewan Rakyat tentang niat diorang untuk mengkaji semula tempat-tempat ini. Dan ada dua pihak yang boleh membantah diorang punya
niat ini. Yang pertama ialah kerajaan negeri, yang kedua adalah pihak berkuasa tempatan. Okey. Sekarang saya akan jelaskan tentang beberapa cara pengundian di dalam negara kita. Okey, di negara kita ada 3 cara pengundian. Yang pertama ialah pengundian biasa, di mana setiap 4 tahun kita akan pergi mengundi di kawasan-kawasan yang telah ditetapkan. Dan yang kedua ialah pengundian awal. Pengundian awal ni hanya terbuka kepada pihak-pihak tertentu seperti polis, tentera dan PGA. PGA ialah pasukan gerakan AM. Dan yang kaedah ketiga ialah pengundian secara pos. Pengundian secara pos ini juga hanya terbuka kepada beberapa pihak seperti pelajar yang di luar negara, tentera, polis dan kaki tangan awam yang sedang bekerja di luar negara. Sebagai kesimpulan, negara Malaysia mengamalkan sistem demokrasi dan pilihan raya di mana rakyat boleh memilih pemimpin yang mereka percayai selepas mendengar manifesto-manifesto yang telah diadakan oleh calon-calon pilihan raya. Walau bagaimanapun, calon-calon pilihan raya harus mematuhi beberapa peraturan, iaitu salah satunya haruslah warga negara Malaysia dan harus bermastautin dalam negara ini. Sekiranya calon-calon didapati melanggar syarat-syarat ini, mereka akan dilucutkan kelayakan untuk bertanding dalam pilihan raya. Itu saja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.